Okey, sekarang nampak tak slide saya? Nampak. Kalau boleh ada seorang tolong wakilkanlah untuk bagi feedback dan sebagainya. Okey, sekarang ni okey, minggu ni kita belajar kod arahan HTML. Okey, saya akan sentuh tag HTML, paragraph heading, lepas itu bagaimana untuk kita tulis kod HTML dalam Notepad dengan dalam Notepad ataupun satu lagi aplikasi Notepad++. Kemudian banner, frame, and menu, dan last kali kita akan buat quizzes secara real time. Maksudnya selalunya kalau awak buat quizzes selepas jawab baru cikgu boleh review. Yang ini saya akan tengok secara online lah. Jadi untuk quizzes ni semua masuk dan awak perlu jawab semua soalan. Okey, kita terus kepada topiknya. Okey, tag HTML. Okey, ini adalah kod-kod arahan untuk bahasa pengaturcaran HTML. Okey, kalau awak belajar dalam Scratch, okey, kita kata kod-kod atau cara Scratch tu dalam blok Scratch yang awak buat. Okey. Yang ni untuk tag HTML pula. Dia adalah apa yang kita tulis dalam HTML itu kita panggil sebagai kod arahan. Jadi kod-kod ni kita tulis sebagai dalam bentuk tag lah. Nanti awak akan tahulah tag ni merujuk kepada apa. Okey. Dan HTML juga boleh di-type menggunakan Notepad dan Notepad++. Untuk awak saya akan perkenalkan Notepad dan Notepad++. Tapi kita banyak lagi software yang kita boleh gunakan untuk menulis HTML. Okay, kita ada Sublime, Sublime dengan Notepad ni awak boleh tulis pelbagai jenis atau cara. Okay, tapi kalau Notepad sahaja, Notepad ni memang kita dah ada dalam aplikasi, dalam software komputer masing-masing. Okay, untuk ciri-ciri tag HTML, clear ya? Clear tak saya cakap? Okey, untuk tag HTML, okey, yang pertama dia tidak sensitif huruf. Boleh ditulis huruf kecil atau besar. Maksudnya kalau awak tulis semua tag-tag tu kita kata huruf besar, dia akan terima, dia akan accept. Kalau awak tulis semua huruf kecil pun dia akan terima. Okey. Dan ditulis dalam kurungan. Ini yang kita panggil sebagai tag ni. Mesti ada buka dan mesti ada tutup. Dan dia mesti wujud dalam pasangan. Apa maksud pasangan? Maksudnya mesti ada mula, mesti ada akhir. Awak belajar pseudocode, awak belajar carta alif, kita akan ada mula dan juga tamat. Sama juga dengan tag HTML, mesti ada mula dan juga tamat. Okey, untuk mula ataupun kita kata sebagai tag awal, okey, ini. Yang kedua ni ditulis dalam kurungan. Okey, ini tag awal dan tag akhir mesti ada slash. Sebelum kita tutup mesti ada slash. Okey, slash ini ialah tag akhir. Okey. Okey. Jadi yang ini tak nak awak kena ingat awak kena ingat dia punya kod, dia punya jenis-jenis tag. Yang ni paling basic. Okey. HTML ni kita kata badan. Okey, dia akan kenal atur cara itu adalah atur cara HTML bila awak ni kita panggil sebagai isytiharkan. Okey, HTML dan ni HTML. HTML ni satu badan penuh. Okey, awak boleh tengok sini satu, ini gambaran saya tunjukkan, ya ini dalam atur cara HTML. Okey, ini HTML. Ini kita tutup dengan HTML, badan penuh. Okey, kemudian kita bahagikan kepada kepala, dan kita bahagikan kepada badan. Okey, dalam kepala mesti ada head. Okey, mesti ada head di sini. Okey, dalam head baru kita akan tulis title. Title ataupun tajuk kita punya HTML. Dalam body pula, ini body mesti ada kat sini
Jangan awak letak body dekat tengah-tengah head. Tak betul dah tu. Jadi kena lepas kepala baru kita mulakan dengan body. Kita mulakan tutup body. Kat sini baru kita boleh tulis kita punya kod arahan. Okey. Jelas tak setakat ini? Saya kena tengok chat. Setakat ni jelas tak? Jelas. Okey. Okey, itu satu. So sekarang ni saya tunjukkan. Saya nak tunjukkan dulu ke? Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat notepad. Ada dua ya. Dalam PC saya, satu notepad. Ini notepad plus plus. Kalau awak nampak NOTEPAD++, ini kita kena install notepad plus plus. Manakala yang ini NOTEPAD, ini memang dah ada dalam komputer masing-masing. Okey, dua ni benda yang sama. Okey, katakan awak tak ada notepad plus plus, awak tak install notepad plus plus, tak ada masalah. Jadi awak pergi dekat sini notepad yang ini. Okey. Yang ini kan awak pergi, kemudian awak tulis HTML. Bila kita tulis HTML, kita kena siap-siap tuliskan dia punya tag akhir ataupun penutup. Okey. Ini, kemudian buat tulis lepas HTML head kan. Okey, head slash head. Body pula. Body body. Okey, katakan tajuk. Dan sini ada tajuk ialah title. Title. Nak buat tajuk apa? Biodata. Katakanlah. Kemudian kita mesti, semua yang kita tag, semua yang kita buat dalam HTML, mesti ada tag awal dan mesti ada juga tag akhir. Tak boleh, awak tak boleh tertinggal. Okay, ini adalah title. Okay, ini untuk notepad notepad ni yang biasa. Memang dah ada dalam komputer, tak ada masalah. Okay, jadi bila macam ni file, okay, awak save as desktop. Banyak saya punya desktop ni. Okay, katakan ni projek. Okay, katakan awak save dalam, okay, kena buat satu, awak kena buat satu folder khas. Sebab folder khas ni nanti gambar apa semua awak kena simpan dalam folder yang ni. Awak tak boleh simpan kat luar. Sebab apa? Nanti saya akan tunjuk kenapa ya. Okey, katakan ini folder kelas HTML. Okey. So, kat sini kita buat, katakan kita buat ialah pengenalan. Pengenalan. Jadi dekat save as start ni, yang ini yang penting ni. Okey, kat sini text document.txt kan. So yang ini yang awak kena tukar kepada HTML. Tak ada kan? So pengenalan .html. Awak kena tambah lagi HTML. Kemudian awak save. Okey, dah ada kat sini pengenalan.html. Okey, bila awak buka, penuh ni saya punya ni. Okey, kelas HTML. Okey, awak nampak lagi kat sini. Secara automatik dia akan tukar jadi Chrome. Maksudnya browser yang biasa, yang default browser yang ada dalam komputer kita. Okey, jadi bila awak buka yang ni, okey. Ini paparannya sebab kita tak tulis apa-apa lagi. Kalau awak tengok dekat sini biodata, ini yang saya kata tadi title. Jadi dekat sini yang ni WhatsApp, ada inbox dan sebagainya, ini adalah biodata. Ataupun kita kata tajuk lah, tajuk dalam kita punya website yang kita nak buat. Okey, jelas tak setakat ni? Faham tak? Jelas, faham. Okey. Okey, itu yang pertama, guna notepad. Lagi satu aplikasi kita akan gunakan, mana pula sorry tadi. Okey, lagi satu aplikasi kita akan gunakan notepad plus plus. Okey. Notepad plus plus. Okey, kalau awak buka dekat sini, okey, ni yang saya buat semalam. Okey, dia akan banyak tau.
bila awak save, katakan saya ambil satu new file. Okay, kemudian saya save dulu. Saya save as a copy. Saya save as. Okay. Saya ambil dekat dalam ni. Okay, saya ambil pengenalan. Satulah buat kan. Okay, save type. Ini dah banyak. Ni semua ialah antara bahasa-bahasa komputer. Kalau awak sambung, ni form 4 ke dan sebagainya dan atas lagi, ini semua yang save ni semua adalah bahasa komputer. Mana satu awak nak guna. Okay, jadi kita cari HTML. Okay, ini Hypertext Markup Language, HTML, HTML. Okay, ini semua. Ini adalah bahasa HTML. Kita save dekat sini. Okay, pengenalan 1.html. Okay, dan kita save. Ada boleh kat sini kan? Okay, apa best bila kita guna notepad? Yang pertama, okay, kita type kan HTML. Okay, dia akan ada automatic bagi tahu kat kita. Okay, kita perlu tambah lagi satu HTML. Lepas tu awak boleh tengok kat sini, dia dah ada tulis. Jadi kita tak, kalau atau cara yang panjang-panjang tu, kita tak perlulah tulis lagi. Okay. Okay. Lagi head katakan. Okay. Head. Slash. Head. Okay. Katakan awak salah buat ni kan. Okay. Lepas tu awak tambah. Jadi kat sini awak nampak dia dah boldkan 1, 2, 3. Ini dia bagi tahu okey, kita punya atau cara ada kesilapan. Jadi kita boleh check lah apa yang salah, kemudian kita tambah. Bila tambah dia akan automatik hilanglah yang bold tadi. Okey, ini kelebihan kalau kita guna notepad lah. Nanti bila akan lebih lagi, nanti mudah untuk kita katakan kita type apa-apa saja. Apa yang kita type dia simpan, jadi kita ambil sahaja kat situ, tak perlu kita type panjang-panjang. Ini kelebihan Notepad++. Okay. Boleh ya setakat ni? Okay, so kita sambung. Okay, ini adalah tadi yang ini adalah basic yang mesti ada dalam kod HTML. Okay. HTML, head, title, body. Okey, lagi satu ialah paragraph heading. Okey. Okey, paragraph heading ni dia bermaksud okey, untuk memaparkan teks dengan saiz-saiz tertentu. Okey, dia ada 6 heading. Okey, heading 1 until heading 6. Heading 1 ni adalah tulisan yang paling besar. Manakala heading 6 ni adalah kita tulisan yang paling kecil ataupun kita kata sebagai nota kaki. Kalau awak biasa tengok dekat laman web, okey, nota kaki ni selalu ada dekat header atau footer. Selalu ada dekat footer lah. Footer ni, nanti saya tunjuk contoh footer Okey, ni heading 1, heading 2, selalunya heading 1 tajuk utama, heading 2 tajuk kecil, lepas tu isi dia, sub-sub dan sebagainya. Okey, dan heading ni ditulis dalam body HTML. Okey, contoh heading 1, apa yang awak nak tulis tajuk, okey, menu hari ini sebagai contoh, mesti akhirkan sekali, awak kena tutup dengan H1. Okey. Boleh setakat ni? Okey, cuba awak lihat pula aktiviti berfikir muka 120. Ada kan buku teks masing-masing, ada tak? Okey, ada buku teks masing-masing. Cuba tengok aktiviti berfikir 4.5. Okey, dia kata, okey, baiki atau cara HTML. Okey, nama saya Nanda, saya berumur 13 tahun, saya berumur mempunyai seorang kakak dan seorang abang.
Bapa saya seorang peniaga, emak saya seorang guru, saya suka bermain catur. Okey. Awak tulis dalam chat. Okey, saya nak tengok agak-agak awak bila kita buat atur cara HTML. Yang pertama sekali apa yang kita boleh tukar? Cuba jawab. Bila awak tengok ni, okey, dekat dia punya tab tu, nama saya Nanda. Kemudian terus tulis nama saya Nanda, saya berumur 13 tahun sehinggalah saya suka bermain catur. Okay, awak rasa yang pertama sekali apa yang perlu kita tukar? Agak-agak dalam ini dia ada tidak kita kata sebagai title. Kalau tak boleh nak tulis, turn on speaker, jawab. Awak tengok dalam backing atur cara, ada tak title? Ada title. Title dia apa? Title apa? Nama saya Nanda. Okey, kalau kita nak buat atur cara kod HTML, okey, sebab dia kata menambah baik atur cara. Jadi apa tajuk yang terbaik untuk kita tulis selain daripada nama saya Nanda? Apa dia agak-agak? Okey, mungkin awak boleh tulis title dia Biodata Nanda ataupun siapa saya dan sebagainya. Sebab untuk title ni kita tak boleh lah terus tulis nama saya Nanda. Kita kena bagi tajuk untuk kita punya laman web. Sebab laman web ni dia besar. Okey, kalau awak tulis nama saya Nanda, mungkin awak akan buka, ingatkan papan cerita, ada 1, 2, 3 papan cerita. Jadi mungkin papan cerita yang kedua, kalau awak tulis nama saya Nanda juga, mungkin dia akan, kita kata tak cantik lah. Tak cantik lah untuk satu laman website. Okey? Boleh kita sambung? Saya sambung ya. Okey. So, sebelah sini, okey, ini adalah untuk banner, frame dan juga menu. Okey, apa fungsi banner, apa fungsi frame dan apa fungsi menu. Okey, kalau awak lihat di sini. Okey, ini banner, yang ni banner. Talian hotline, apa gerakan semula, Ahad, Jumaat semua ni banner ataupun kita kata iklan. Okey, kalau dahulu kita kata laman web yang dahulu dia statik sahaja, dia tak ada interaktif. Tapi yang ni dia ada pergerakan. Sekejap saya try buka website. Okey, ini adalah contoh website. Okey, yang ini Toolkit Kebat 2020 ni, ini kita panggil sebagai banner. Okey, yang ini banner, dia boleh slide-slide dan sebagainya. Okey, dahulu banner ni statik sahaja, tapi sekarang bila buat banner pun kita boleh linkkan kepada yang lain. Kita klik, dia akan terus pergi ke tempat yang lain. Okey, kalau yang ini utama, korporat, pendidikan, perkhidmatan, hubungi kami. Ini kita panggil sebagai menu. Okey, menu membantu kita untuk capaian akses kepada bahagian-bahagian yang lain. Okey, minggu lepas kalau awak rujuk kepada muka surat 113, okey, awak boleh rujuk kepada muka surat 113.
Okey, struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Okey, satu ialah struktur yang pertama ialah linear. Linear dia pergi kepada next sahaja. Okey, kemudian cabang. Okey, struktur roda, struktur hierarki. 1, 2, 3 ni dia sekarang ni dia boleh merangkumi dalam satu website lah. Kebanyakan sekarang tak guna struktur linear. Mereka lebih kepada struktur cabang dan juga hierarki. Struktur roda pun dia boleh termasuk dalam struktur hierarki ataupun cabang. Okey, kalau kat sini, okey ini menu. Awak boleh pergi katakan sini carta organisasi. Okey, kita pergi kepada carta organisasi yang ini. Okey, daripada carta organisasi ni pun kita boleh pergi ke tempat yang lain ataupun kita boleh pergi semula ke utama. Okey, pergi ke utama. Kemudian kita dah pergi utama, kemudian kita cari pula yang lain. Okey, ini untuk menu lah. Okey, kalau frame, okey frame ni maksudnya kita kata susun wajah dalam satu laman website. Okey, maksudnya dalam website ni dia dah bina satu frame. Okey, yang ini satu ni bahagian ni semua awak boleh tengok frame ni muka surat 121. Okey, dalam yang ini, paparan yang ini, okey, ini adalah kita kata sebagai menu. Okey, ini frame 1, frame yang utama. Okey, dia cantik je susunan. Yang ini, bahagian sini, frame yang ini semua dia letak banner. Okey, kemudian yang ini dia buat satu lagi frame untuk, ni semua satu frame ni. 1, 2, 3. Ini adalah satu frame. Okey, ada satu. Okey, ini 1, 2, 3 ni frame yang berbeza, frame yang kedua. Yang ini kemudian dipecah lagi. Sini kenyataan, awak boleh nampak kan. Sini bahagian sini pengumuman, bahagian sini kenyataan media. Jadi ni dia pecah dua, ada pembahagi kat sini. Frame yang ketiga, frame yang keempat. Kemudian pautan pantas kat sini. Pautan pantas untuk link kepada tempat yang lain. Okey, ni frame dia. Okey, ini kalau ada berita lain. Okey, ni lain-lain. So ada lagi pautan yang lain. Okey, ni informasi. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, yang ini yang saya kata heading. Okey, ni mungkin dia akan guna heading 5 atau heading 5 atau heading 6 yang dekat sebelah sini sebab tulisan dia kecil sahaja. Ni semua awak boleh tengok ini frame. Ada 1 frame, 2 frame, 3 frame. Yang ni 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini untuk laman website KPM dia menggunakan banyak jenis frame. Maksudnya satu desktop satu paparan website. Okey, dia bahagikan kepada banyak jenis frame. Okey. Okey, faham tak bahagian frame ni? Frame, banner dan juga menu. Kalau faham boleh tulis faham supaya saya boleh proceed. Kalau tak faham tolong tulis soalan jika ada. Okey. Okey, so okey lah, tak ada masalah yang ini. Okay, so kita proceed kepada dah habislah untuk yang ini. Untuk bahagian banner, frame dengan menu dah selesai. Cuma untuk banner, frame dan menu yang ini awak perlu, okey, sila tengok muka 124. Sila tengok muka 124. Sekejap yes, okay. Okey, ada dekat frame, bahagian frame, katakan heading ini ialah body. Kita tengok body dah ada, kita tekan saja enter. Okey, kemudian sini ialah slash body. Okay, ini yang basic. Okey, untuk frame, bila kita nak buat frame, okey, frame kita tidak tulis, kita tak tulis dekat sini
Head ni kita tak tulis dekat body. Sebenarnya kita tulis kat sini. Di tengah. Saya tunjuk contoh ada sini. Okay. Okay, ini. Ini senang. Okay, ini. Okay, ini ya. Okay, ini frame set, loss, okay, star ni maksudnya kita nak bahagikan frame kita ada 3 frame, 1, 2, 3 ni kepada bahagian yang sama size dia. Okay, yang ni. Okay, ni untuk frame lah. Okay, bila kita nak tulis tag, kita tulis kat sini frame set. Okay, kemudian kita tutup dengan slash frame set. Okay, ini untuk frame. Kemudian untuk image. Okay, image ni saya akan nanti saya akan explain detail lah. Ataupun okay, ini jom belajar. Image ni yang kalau kita nak image, dia bukan semata-mata dekat title. Image awak boleh juga letak kat dalam body. Ya, image yang ini katakan kita nak buat banner. Jadi banner, ya ini image SRC gambar 1.jpg. Okey, ini banner. Kemudian yang ini kalau kita, yang ini style with 300 height to 30 ni. Okey, ini kalau kita nak tentukan size banner. Okey, ni okey saya tunjuk contoh. Okey, sekejap okey. Contoh hari ini belajar HTML. Okey. Okey. Sebelum awak buat banner, make sure awak dah ada gambar. Awak dah ada gambar banner tersebut dan pastikan gambar semua kita simpan dalam folder kita. Awak tak boleh simpan. Kalau awak simpan sepah, maksudnya di folder yang lain, di tempat yang lain, jadi nanti awak terpaksa tulis terpaksa panggil nama, macam mana cakap, awak terpaksa panggil gambar tersebut, okey, dengan alamat dia sekali. Nanti saya tunjuk Okey, belajar HTML, katakan yang ini. Ini jom belajar HTML, katakan yang ini contoh. Okey, kalau saya ambil yang ini, okey, yang gambar besar ni. Okey, contoh kalau saya ambil mana tadi? Ya ini, image ni penuh, gambar penuh, so dia akan penuh dekat, dia akan penuh lah. Okey, kalau saya edit, okey, size saya macam ni, style with 300 height to 30. Okey, bila kita run, kita jalankan, dia jadi seperti ini. Kecil je. Okey, jadi dekat sinilah yang awak boleh mainkan peranan. Okey, katakan kita nak buat 900. Okey, 900. Kemudian kita save. Okey, sama ada awak tutup yang ni, awak buka ataupun kat sini dekat notepad. Bestnya notepad ni kita run kat sini. Okey, kita launch dekat mana? Okey, katakan kita nak launch dekat Chrome. Okey, jadi sini dia akan, awak boleh tengok size dia lebih kurang sama. Ini 900 kan? Okey. Asa tak cukup 900, kita nak buat 1200 ataupun 1400. Okey, kita save. Tadi kita run kat sini. Okey, lagi satu, awak refresh je kat sini. Okey, awak boleh tengok ini dia akan penuh kat sini lah. Okey. Okey. So, bila awak buat dekat Notepad++, satu sama ada, selepas awak mesti save dulu ya. Okey, save dulu, lepas tu awak pergi dekat run. Okey, awak launch lah dekat, kalau kata dekat komputer awak ada browser Firefox, awak guna Firefox. Kalau ada Internet Explorer, awak launch Internet Explorer. Kalau awak guna Chrome, awak launch in Chrome. Kalau ni awak launch in Safari, terpulang, tak ada masalah lah. Okey, kat sini ataupun bila awak dah save, okey, dah save, kita dah save. So dekat sini, klik kat sini untuk refresh. Okey. Satu. Kemudian ni saya try, okey, ni saya bagi contoh balik semula, okey, 300 atau 400. Okey. Nampak BR tak ni?
Okey, BR ni satu je. Okey, maksud BR, ni boleh catat ni. Okey, maksud BR ni maksudnya backline. Maksudnya dia akan bawa awak, bila kita buka BR ni, dia akan bawa awak kepada line yang baru. Okey, katakan kita tak buat BR ni kan. Okey, kita tutup BR. Okey, saya save. Okey, kemudian di sini, okey, saya refresh. Okey, awak akan tengok kat sini. Dia akan sambung di sini. Okey, sebab kita tak buat break line. Maksudnya kita tak buat dia dekat line yang baru. Tapi kalau saya tambah, okey sini, okey saya tambah BR. Okey, kemudian saya save. Okey, kemudian di sini refresh, tengok dia akan pergi ke line yang baru. Okey? Setakat ini clear kelas? Boleh tak? Oh, Azrul tak nampak gambar-gambar yang mana Azrul? Azrul tak nampak gambar yang mana? Oh, dah nampak dah. Okey, setakat ni jelas tak semuanya? Setakat yang saya explain, jelas. Azrul jelas yang Wafika, Laudatul, Nazhim. Okey, Nazhim tak jelas tang mana? Kita ada lebih kurang 19 minit. Nazhim tak jelas tang mana? Siapa yang tak jelas bagi tahu dekat bahagian mana saya explain. Bahagian frame ke, bahagian nak tulis ke? Oh, apa maksud BR? Okey, BR ni break line. Sekejap ya. Apa ni? Okey. Okey, BR sama dengan break. Deliza ni. Okey, break line. Okey, dia akan buat satu line yang tersekat dekat frame. Okey, Nazim tersekat dekat frame ya. Okey, frame ya. Di sini, okey. Okey, frame. Mana tadi? Setting app. Okey, frame ni, frame ataupun border tahu border? Border, frame gambar. Okey, awak bayangkan frame. Okey, border, ada border. Border tu bingkai. Okey, dalam komputer kita ada bingkai. Yang ini bingkai satu. Ni okey, macam mana saya nak tunjuk pin, sekejap. Pin. Okey, yang ini, katakan yang ini. Okey, Ctrl P. Paste. Okey, katakan ini adalah frame Yang mana satu frame tu? Okey, kita ambil yang ini contoh. Okey. Okey, ini satu. Okey, kemudian yang ini satu. Okey, satu, dua. Ini dah dua frame. Okey, kemudian yang ini kita katakan contoh, saya ambil yang mudah, yang paling senang. Okey, yang ini contoh. Okey, yang ini kita buat. Okey, ini yang ketiga. Satu, dua, tiga. Ada tiga frame. Kemudian bawah ni frame yang lain. Okey. Bila kita buat HTML, kita yang set frame. Okey, kemudian bila kita set frame, kita yang tentukan. Okey, pengumuman kita nak tulis dekat frame yang mana. Kenyataan media kita nak tulis dalam frame yang mana. Kalau pengguna, okey, pengguna takkan nampak macam ni kan. Pengguna takkan nampak frame ni dekat mana.
Kita yang buat. Jadi cuma pengguna nampak, okey ini cantik je. Okey, utama semua dekat atas. Tapi kita tak nampak apa, pengguna tak akan nampak frame pun. Bila kita buat paparan, kita tak nampak pun frame ni kat mana. Okey, macam ni kan dia kosong je kan. Tapi hakikatnya sebenarnya bila kita tengok, inilah frame 1, ini frame 2, ini frame 3. Okey. Okey, boleh tak Nazhin? Okey, cikgu kalau title tu kena tulis tajuk utama, kalau yang heading 1 tu kena tulis tajuk utama yang sama ke atau kena tukar? Okey, heading ni tajuk utama macam ni. Kalau awak tengok dekat paparan saya ni, nampak kan? Your search result. Okey, inbox. Okey, Meet, Google, WhatsApp, biodata. Jadi kalau tajuk yang ini selalunya kita buat contoh lah. Yang paling mudah tadi kita buat KPM. Katakan KPM. Jadi tajuk yang heading 1 tu, okey mungkin kita boleh macam ni. Ini tulis bulletin utama. Tulis kat ini bulletin utama kat sini. Jadi dekat bawah kita bolehlah tajuk mungkin kita tulis paparan minggu ini. Okey, berita utama yang apa-apalah yang itu. Maksudnya ini kita bagi tahu macam saya kata macam kita kata tajuk yang paling ringkas yang orang boleh faham. Kita tak akan tulis sini tajuk yang panjang-panjang. Okey, jelas Azrul? Dan yang lain-lain? Bukan ringkaskan. Bukan ringkaskan. Maksudnya bila kita buat dekat title ni, jadi bila kita tengok orang faham, okey ni laman web tentang apa. Okey, yang ini tentang apa. Okey, macam ni kan Yahoo search result. Jadi orang tahu okey ini bila saya buka okey orang tahu okey ini adalah Yahoo search result. Kalau saya buka yang ini adalah inbox. Kalau saya buka yang ini meetgoogle.com. Yang ini ialah WhatsApp. Yang ini ialah biodata. Itu maksud dia. Ringkaskan ataupun kita kata ringkaskan tu maksudnya bila orang tengok orang tahu website ni tentang apa. Okay. Okay. So, ini dah sudah. Ada lagi tak? Setakat ini. Okay. Setakat ni, yang ini selesai. Ada lagi tak nak tanya soalan? Okay, sebelum kita bermula kepada dengan quizzes. Okay. Okay, untuk quizzes, saya dah okay, quizzes tadi. Okay, HTML. Okay, start live lesson. Okay, present. Soalan mudah je, jangan risau. Share link, copy link. Okay. Yang ini adalah, awak tengok ya, yang ini adalah quizzes. Okay, saya akan mulakan nanti. Semua kena participate. Yang ini kosong, 0 participants. Okay. Bila awak dah masuk nanti, nama-nama awak akan keluarlah dekat sini. Akan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, jadi dekat sini ada 8 orang. Jadi 8 orang kena masuk dalam quizzes. Okay, soalan mudah je. Sebagai kita kata refresh mula apa yang kita belajar hari ni. Okay, nanti bila awak dah masuk link yang ini mungkin awak dengar suara saya tapi awak tak nampak lah Google Meet yang ini. Okay, tak perlu salin. Okay, ini saya bagi. Okay, awak klik dekat ini sahaja link yang ni. Tengok dekat chat. Tengok dekat chat. Bahagian chat tu. Kalau dekat handphone tu klik 3 tu ada message. Okay, awak klik dekat quizzes.com. Okay, nanti dekat paparan saya bila awak dah join, saya boleh nampak lah. Okay, sekarang baru no participant. Okay, sekarang ni semua join dahulu yang dekat quizzes. Yang ini. Klik saja link yang saya share dalam message.
Okay, Nazhim dah join, Izzati dah. Okay, Laudatul, Alia. Okay, lagi 5 orang. Okay, lagi 5 orang lagi. Jawab soalan mudah je. Awak klik je kat sini, nanti kita jawab sama-sama, saya boleh tengok jawapan. Okey, Azwal, Wafiqah, Alia Nazira, Laudatul, Nazhim, Izzati, lagi 2 orang. Lagi 2 orang siapa? Ashraf. Oh, saya ada 2 Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup tak 7. Okey, dah So kita mula. Okey, ini soalan mudah saja. Okey, saya start. Bila saya start, semua bila dah jawab semua, saya akan proceed kepada next slide. Okey, tajuk kita hari ini kod arahan HTML. Okey. Soalan pertama. Okey, ciri-ciri tag yang anda telah belajar. Ada 4 tadi saya sebut. Tulis je. Yang mana awak tahu tulis. Mana-mana yang awak ingat. Kita ada 162 second. 1 minit 57 saat. Okey, Zee dah tulis jawapan Tulis je salah satu ciri pun tak ada masalah. Okey, 1 minit lagi. 60, 2 minit lagi, sorry. Okey, Nazhim, banner. Ciri-ciri tag Nazhim. Berpasangan. Tak apalah, Nazhim dah tulis. Okey, ciri-ciri tag. Ada 4 tadi yang awal-awal kita belajar. Okey, 1 minute 30 second. Yang lain-lain. Lagi 1 minit lagi ni, saya baru jumpa Nazhim je ni. Yang lain tak tulis ke? Azrul, okey, HTML. Head, title, body. Okey, ciri-ciri tag HTML. Okey, kita tengok Laudatul tag title. Head, title, body, HTML. Okey, 3 more. Body. Body.
Okay, time's up. Okay, siapa yang tak lepas hantar ni? Ashraf ke? Okay, semua sekali adalah tidak tepat. Sebab saya minta nyatakan ciri-ciri tag. Okay, ciri-ciri tag kita dah belajar awal slide. Okay, yang ini. Okay, yang pertama tidak sensitif huruf. Okay, yang kedua ditulis dalam kurungan. Kemudian wujud dalam pasangan dan juga tag awal diakhiri dengan slash tag yang ini. Ini maksud HTML. Okay. Dalam soalan exam awak ni ada ni. Tapi tak exam kan. Okay, next slide. Okay. Okay, manakah antara berikut yang bukan ciri HTML? Okay, baru 3. Saya Nazhim, Raudatul, Wafikah dan juga Syafinas. Okay, 2 lagi. Okay, 11 second. Raudatul. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, Azrul. Okay, Alia. Nanti yang ini nanti okay. Ni. Okay, tag yang bukan tag HTML sensitif huruf. Okay, yang ini yang betul. Yang bukan ialah tag HTML sensitif huruf. Okay. Siapa yang lain-lain tu salah. 3 orang salah, 6 betul. Okay, next. Okay, tag title ditulis di antara tag. Okay, tag title ditulis di antara tag. Thirty second, tag title ditulis di antara tag apa? Semua tak jawab ni? Abu Nazhim? Datul? 5, 4. Habis masa. 3 orang sahaja, 4 orang sahaja yang menjawab. Okay. Okay, incorrect semuanya salah. Incorrect respon. Okay. Tag title ditulis di antara head. Okay. Next. Dah habis ke? Belum. Okay, next slide. Okay, adakah anda faham tentang tajuk ini? Senang, ya atau tidak? Tulis ya atau tidak sahaja. Lagi soalan Ashraf tak ada ya? Tidur ke? Okay, so soalan ni. Okay, kita tengok nanti siapa ya. Okay, nanti saya akan explain lah detail. Okay, next slide. Last, saya sini slide last. Okay, apakah anda faham tentang tajuk ini? Dah sudah Ni dah sudah kan?
Okay. Is the last slide? Okay, yes. Okay, jadi yang ini kita tengok. Okay, first Azrul, participant. Okay. Okay, kelas. Ini setakat ni sahaja untuk hari ini. Nanti saya akan tengok siapa yang tak faham tu mungkin saya akan direct message. Okay. Nak latihan tak? Buat latihan lah sikit. Okay. Untuk latihan. Okay. Cuba awak buat untuk menu frame. Ini saya nak bagi Okay, aktiviti. Okay, muka surat 127, 100, muka surat 127. Okay, awak buat yang itu, try buat muka surat 127 untuk menu. Okay, untuk menu awak buat yang itu. Nanti saya akan latihan yang detail saya akan bagi dekat kelas lah. Tapi rasanya yang ini hanya pengenalan, awak boleh test buat. Pasti awak buat, kemudian awak save, awak tengok paparan awak tu keluar ataupun tidak. Kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahu saya. Okay, okay, ada soalan apa-apa lagi? Ada soalan apa-apa lagi tak? Okay, kalau tak ada kita boleh, okay. Kalau tak ada kita boleh berhenti di sini. Okey, terima kasih atas penglibatan anda. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye.